Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk Bapak yang saya amat hormati, sekarang saya berada di Vietnam, Saigon City ataupun Ho Chi Minh City. Okay, so the vibes is very cool, relax. Ada orang hari bekerja pada hari Senin, sarapan. Dia lebih kurang juga dengan Malaysia. Lebih kurang juga. Cuma di sini kebanyakannya citizens mereka menaiki motor. Kebanyakan menaiki motor. Banyak motor boleh nampak di siring jalan, di bahu jalan. So, untuk Bapak yang saya hormati, saya lihat dalam satu tajuk berita daripada Rakan yang berkata menantu Muhyiddin sudah ditangkap. Persoalan, bukan kenyataan. Adakah menantu Muhyiddin sudah ditangkap? Saudara-saudara yang saya hormati, saya pun bertanya-tanya, adakah menantu Muhyiddin sudah ditangkap? Kenapa sehingga hari ini kita belum lihat perkembangan terkini mengenai isu dan case menantu Muhyiddin? Di manakah menantu Muhyiddin berada? Takkan di Vietnam pula, ataupun takkan di London. Manalah kita pun tidak tahu. Tapi yang pasti, saudara-saudara, puak-puak yang tidak menyokong PN, yang tidak menyokong Muhyiddin, mulai mempersoalkan lokasi menantu Muhyiddin. Adakah menantu Muhyiddin sebenarnya larikan diri, hilang entah kemana, kita pun tak tahu. Kenapa belum ada update sehingga hari ini berkaitan dengan lokasi menantu Muhyiddin? Jadi, saudara-saudara yang saya hormati, di manakah menantu Muhyiddin berada? Sama ada hilang, tidak tahu, dicolek, kita pun tidak tahu di mana. Mungkin sudah ditangkap International Police, kita pun tak tahu. Tapi yang pasti, saudara-saudara, memang dicari oleh polis, dicari oleh SPRM, dan ini sedikit sebanyak akan membawa nama yang buruk terhadap bekas Perdana Menteri sendiri, yaitu Muhyiddin Yassin. Macam mana Muhyiddin Yassin nak menang PRU 16 nanti kalau dalam keadaan menantu beliau sendiri dicari, Muhyiddin Yassin sendiri pun terpalit dengan rasuah, kes rasuah dan wibawa. Macam mana Muhyiddin Yassin nak menang PRU 16 kalau perkara ini berterusan? Berbalik kepada persoalan tadi, adakah menantu Muhyiddin sudah ditangkap? Kita pun tak tahu beliau di mana, sudah ditangkap atau belum, dicolek hilangkah, kita pun tak tahu. Tapi yang pasti memang dicari. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, berkaitan dengan ini, apa komen Anda? Hello, salam sejahtera Malaysia. Selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Untuk Bapak yang saya hormati, antara pertanyaan dan persoalan paling utama pada hari ini bagi rakyat Sabah adalah berkaitan dengan keputusan terkini skandal rasuah di Sabah. Itu adalah pertanyaan dan persoalan paling utama. Saya rasa itu adalah pertanyaan dan persoalan paling utama bagi rakyat Sabah berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Persoalan seterusnya pula, bagaimana dengan jawaban ataupun beberapa nama wakil rakyat, termasuk Ketua Menteri Sabah, termasuk Menteri di dalam Kabinet Kerajaan Negeri Sabah, dan termasuk juga adun-adun yang telah disebut di dalam isu ini. Persoalannya adalah, kalaulah mereka terlibat dengan isu rasuah ini, mereka layak dipecat dan mereka layak digantikan. Kalau mereka terlibat dan memang benar-benar didapati bersalah, itu pada pandangan saya. Sebab rakyat Sabah, saya menyatakan suara rakyat Sabah melalui channel ini, mereka tidak suka pemimpin yang rasuah,
Jadi siapapun juga pemimpin yang rasuah, sakau, memang rakyat Sabah tolak. Saudara-saudara, bercakap tentang undian. Adakah Jares kepemimpinan Ketua Menteri Sabah akan mampu bertahan bagi pilihan raya negeri tahun ini? Itulah pertanyaan dan persoalan paling utama. Baru-baru ini, BN ataupun UMNO Sabah sudah membuat UMNO Sabah dan juga warisan. Dikatakan dalam satu artikel akan kompromi 50 kursi di Sabah. Jadi pertanyaannya, adakah benar-benar mereka akan berkompromi 50 kursi? Adakah dengan strategi ini? Nah, tidak pastilah berita ini sahih atau tidak, tapi saya ada lihat di Facebook. Kalau benarlah UMNO Sabah dan juga JRS, warisan akan membuat kompromi dan melakukan tindakan ini. Mungkinkah ini akan menyumbangkan Haji Jinor? Mungkinkah ini akan menyumbangkan JRS, Kerajaan Negeri Sabah? Nah, saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan Bapak, kalau ini akan menumbangkan HJJ, menumbangkan Ketua Menteri Sabah, akhirnya dengan ini mungkin Syafi Abdal ataupun Bung Mokhtar boleh menjadi Ketua Menteri Sabah dan salah satu menjadi timbalan Ketua Menteri Sabah. Mungkin kita dapat lihat di dalam ruangan komen melalui channel ini dan mungkin di mana-mana media sosial melalui channel pemerhati politik yang lain, mungkin berbeza-beza pandangan siapa yang akan menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Tapi di dalam channel saya ada yang berkata mereka setuju jika Syafi Abdal yang menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru. Nah, dengan ini, kalau Syafi Abdal menjadi Ketua Menteri Sabah yang baru, kalau bergabung dengan UMNO Sabah, adakah Bung Mokhtar akan menjadi timbalan Ketua Menteri Sabah yang baru? Ataupun sebaliknya Bung Mokhtar yang menjadi Ketua Menteri Sabah? Apapun kita nantikan saja pada pilihan negeri. Kita berdoa supaya negeri Sabah aman damai dan tidak ada apa-apa yang buruk berlaku. Dan semoga kalau ada berkaitan isu skandal rasuah di Sabah itu, siapapun yang bersalah, berikanlah tindakan yang setimpal, tindakan yang tepat. Sekian saja daripada Vietnam, Saigon City. Halo, salam sejahtera Malaysia. Oke. Sekarang kami berada di Mekong Island. Mekong Island. Jadi saudara-saudara, alright. Saya nampak ada satu berita nih. Dia menyebut berkaitan dengan skandal rasuah di Sabah. Yang kini telah menjadi cerita buah mulut ramai orang. Betul aja. Jadi, saudara-saudara, Syafi Abdal tak bersuara. Dan sudah keluar kenyataan kenapa belum ada tangkapan. Ini kalilah Syafi Abdal buat pengakuan berkaitan siasatan 1MDB sebelum ini. Beliau telah ditahan, sah ditangkap, direman. Dan kini Syafi Abdal, Presiden Warisan, yang juga bekas Ketua Menteri Sabah, telah membuat kenyataan, membuat persoalan kenapa belum ada tangkapan berlaku. Saudara-saudara, beberapa nama besar di dalam isu ini, skandal rasuah di Sabah, yang telah disebut. Antaranya Haji Jinor sebagai Ketua Menteri Sabah, dan juga beberapa adun yang lain. Itulah pertanyaan paling utama. Adakah nama-nama ini bersalah? Dan kalau nama-nama ini bersalah, sudah pasti ada calon Ketua Menteri yang baru, ada calon parti ataupun gabungan baru untuk menjadi kerajaan negeri. Pertimbangan untuk menukar kerajaan negeri hari ini dan juga Ketua Menteri Sabah. Jadi menjadi pertanyaan lah, kalaulah benar-benar mereka ini bersalah, patut mereka dipecat dan ditangkap kalau mereka benar-benar bersalah. Jadi saudara-saudara yang saya hormati, tuan-tuan dan puan, Anda rasa siapakah yang akan menggantikan kepimpinan kerajaan negeri hari ini? Adakah gabungan warisan dan UMNO Sabah seperti yang telah kita lihat di dalam
Facebook ya. Kalau media sosial berkata, kononnya Barisan dan UMNO Sabah kompromi 50 kursi untuk bertanding pada uh, PRN Sabah tahun ini. Agak-agak siapa yang akan menang dan mungkinkah Syafie Afdal sekali lagi boleh jadi Ketua Menteri Sabah ataupun mungkin juga Bung Mokhtar. Nah, jadi ini semua menjadi pertanyaan dan persoalannya. Jadi teman-teman yang saya hormati, apa komen Anda berkaitan dengan isu? Sekarang bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Terima kasih.